Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita masih lagi berfungsi sebagai hamba-hamba Allah. Mata masih lagi boleh melihat, telinga masih lagi boleh mendengar, kaki masih lagi boleh berjalan walaupun dah jengkut-jengkut. Tangan masih lagi boleh mencapai, lidah masih lagi boleh bercakap. Sampai ke saat ini kita masih lagi berfungsi sebagai manusia yang biasa. Mudah-mudahan kita akan dapat meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya, sehinggalah Allah iktiraf kita sebagai hamba. Kalau kita dapat pengiktirafan dari Allah sebagai hambanya, Allah nak balaskan dengan syurga. Tak ada lain balasannya dengan syurga. Apa kata Allah dalam hadis kursi? A'dadtu li'ibadi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Kita ni lah. Mudah-mudahan kita ni layak menjadi hamba Allah. Fiha. Di dalamnya. Nya tu syurga. Fiha. Di dalamnya. Artinya di dalam syurga tu. Mala ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah nengoknya, cantiknya, lawanya,
menariknya, egiknya. Dia kat orang gajah tu egik tu tau. Cantik benar tu. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar. Sedapnya, lazatnya, merdunya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Terbayang pun tak boleh. Tak erti, bukan tak boleh, tak erti nak bayangnya. Tak usah nak menceritakannya, nak bayang pun tak boleh. Itu keadaan di syurga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang diiktiraf sebagai hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan dari Allah sebagai hamba-hamba Allahnya, dan dapat kita syurga yang dijanji oleh Allah SWT. Nak dapat pencerahan sebagai hamba Allah, kita kena ikut perintah Allah. Allah dah datangkan hukum. 5 hukum Allah datangkan. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kita kena bertindak sewajarnya. Apa arti wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya mesti buat. Jangan tinggal sekali. Haram, apa arti haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya mesti ditinggalkan. Apa arti sunat? Sunat artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, kedudukannya elok dibuat. Jangan jui Haji Bibi orang dengar sunat, taklah sunat tu wajib. Kena buat tu. Elok dibuat. Kerana buat yang sunat-sunat tu Allah bagi darjat di akhirat. Allah bagi pangkat. Dapat pangkat al-muflihun, al-faizun, al-abrar, ashabul yamin. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Lebih baik dari pangkat-pangkat di dunia. Tapi kena banyak buat yang sunat lah. Apa arti makruh? Makruh artinya dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan. Bukan elok buat, elok ditinggalkan. Nah, ini kita mau baca juga. Ramai yang jui aja dengar makruh tak lah, makruh kan haram gitu. Makruh tu Allah benci. Cuma tak didenda, tidak dihukum. Tapi dia benci. Kalau Allah benci, besok di akhirat semuanya benci belaka. Malaikat benci, sahabat-sahabat benci, nabi-nabi benci, rasul-rasul benci, orang-orang soleh semua benci. Itu buat yang makruh-makruh. Harus sepertinya dibuat atau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala. Tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu yang harus-harus. Cuma tuan-tuan dan puan, yang harus tu apabila dilaksanakan dia tidak tinggal harus. Bila kita buat dalam bentuk implementasi, dalam bentuk perbuatan, dia tak tinggal harus. Dia bertukar hukum. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Asalnya harus. Tapi bila kita laksanakan, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Di antara yang wajib yang perlu kita laksanakan dalam hidup kita ni ialah puasa di bulan Ramadan. Kita dah dalam bulan Syaban. Dah lepas lagi nisfu Syaban dah habis. Tak lama lagi kita akan mengadakan ibadah namanya puasa. Hukumnya wajib. Allah khabar dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan ke atas mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah datangkan puasa tu setahun sekali nak didik kita, nak pimpin kita, nak pandu kita.
nak arahkan kita ni supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu sebab Allah datangkan setiap tahun, setahun sekali, setahun sebulan Allah datangkan puasa tu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita berapa kali dah melalui ibadah puasa dalam hidup kita ni, berapa tahun dah kita melalui ibadah puasa. Banyak dah. Tambah yang cakap ni dah dekat 82 tahun. Tolak 15 zaman huru-hara tu. Berapa? Sekurang-kurangnya 67 tahun. 67 kali dilatih oleh Allah, dipimpin oleh Allah supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi sekarang ini saya rasa saya belum lagi menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Ada yang tak kena tu. Ada yang salah, yang tak betul tu. Sepatutnya saya ni dah jadi orang takwa dah ni. Tapi saya rasa tak ada lagi. Dosa lagi masih banyak lagi. Kenapa? Mesti ada sebab. Ada salah. Adalah perkara-perkara yang tak betul. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita betul-betul ikut latihan-latihan yang Allah datangkan di bulan Ramadan, memang latihan itu mampu mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Memang dilatih kita dengan banyak sembahyang, dilatih kita dengan banyak baca Quran, dilatih kita dengan banyak selawat, dilatih kita dengan banyak berzikir, dilatih kita dengan banyak sedekah. Dilatih kita supaya bersabar. Semua latihan-latihan itu menuju ke arah ketakwaan. Tapi belum juga ketakwaan apa? Ada silap itu. Ada yang tak kena tu. Masih lagi buat sifat-sifat mazmuah. Kita ambil satu contoh aja, semayang aja. Di bulan Ramadan kita dilatih ini dengan banyak semayang. Sikit banyak ke semayang bulan Ramadan. Ada satu jenis semayang hanya ada di bulan Ramadan aja. Lain dari Ramadan tak ada. Apa semayangnya? Tarawih. Satu malam 20 rakaat. Satu malam 20 rakaat. Satu malam 20 rakaat. Sebulan berapa rakaat? Ya Allah, tidak kita mengira. 20 kali 30 berapa? 600. Banyak ke sikit? Banyak tu. Orang yang banyak semayang, apa Allah janjikan? Apa Allah nak anugerahkan? Apa kata Allah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan juga perbuatan maksiat. Bila kita sembahyang tak ada lagi buat benda-benda keji. Tak ada lagi buat benda-benda maksiat. Orang dah sembahyang tak ada lagi ngambil nombor ekor. Orang dah sembahyang tak ada lagi mencuri doyan. Orang dah sembahyang tak ada lagi nipu. Kerana dia tercegah daripada perbuatan fahsyai dan munkar. Ni Allah janji ni. Tapi dalam hidup ada juga. Ada tak manusia-manusia semayang-mayang juga. Judi-judi juga. Ada tak? Mayang-mayang juga. Ngambil nombor ekor, ambil nombor ekor juga. Tambah hari ni Sabtu. Ngambil nombor ekor. 5944. Tahu mana 5944? Ada luar. Jangan pula ngambil boleh ya. Masin pula ustaz nak keterai. Jangan apa? Mayang-mayang juga minum arak juga. Mayang-mayang juga nyemur kain ketang dadah juga. Sedangkan dia dah semayang. Dan Allah dah janji, siapa semayang dia tercegah daripada perbuatan fahsyai dan munkar. Allah tu pernah ke mungkir janji? Salah Tuhan ke? Salah mungkir janji kan? Allah mana pernah mungkir janji? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah dia tak pernah memungkir janjinya. Tapi berlaku juga kenapa? Ada yang tak kena. Cek balik semayang kita. Cek balik solat kita. Cukup ke tak cukup?
Udah cukup betul ke tak betul? Udah cukup, udah betul ikhlas ke tidak ikhlas? Nah, itu kena cek balik. Ada yang tak kena ni. Kerana ramai, berapa ramai orang yang semayang tapi tiada semayang baginya melainkan penat dan lelah saja kata Nabi. Dan berapa ramai orang puasa tapi tidak ada puasa baginya melainkan lapar dan dahaga saja. Cek balik semayang kita. Dalam semayang ada rukun. Di antaranya rukun qauli. Ada 5. Selain daripada rukun qauli ada rukun fi'li, ada 7. Rukun-rukun itu hendaklah kita laksanakan dengan betul. Rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca al-Fatihah. Yang tiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat akan Nabi. Dan yang kelima memberi salam. Kelima-lima ni nak dibaca. Dalam hati tak sah. Paling komanya dengar telinga sendiri. Nak dibaca. Dan baca tu pula kena betul. Jangan salah baca. Di antaranya apa? Yang pertama takbiratul ihram. Kena sebut betul-betul. Allahu Akbar. Angin keluar. Amas. Jangan Allahu Akbar. Begini. Mana tahu? Allahu Akbar. Mana tak tu? Ada Ustaz Sofi yang jawab itu. Ada Ustaz Zaki yang jawab itu. Itu apa? Itu dari segi sebutan, dari segi gerak-gerik. Ramai ada yang batal sembahyang ketika takbiratul ihram. Tengok ni. Allahu Akbar. Batal ke tak? Kenapa batal? Gerak, 3 gerak berturut-turut batal lah sembahyang ni. Ada yang ke bawah dulu. Allahu Akbar. Berapa gerak tu? 1, 2, 3. 3 gerak berturut batal sembahyang. Kalau berhenti tak apa. Tapi kadang tak ada berhenti langsung. Itu baru takbiratul ihram. Baru ramai orang batal sembahyang ketika rukuk. Gerak 3 gerak berturut-turut. Ketika rukuk tu batal sembahyang, tengok saya berdiri senang. Pakai ni tak apa. Boleh berdiri. Nampak? Nampak ke tak? Bukan cantik benar. Tengok aja ya. Ya, dalam dia macam ni. Dia berdiri benar lah. Kadang-kadang dia berdiri pun salah. Dia berdiri pun bukan yang banyak. Kalau orang tu tinggi, lampai, kurus pula tu, ada bukan yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Batal ke tak? Kenapa? Bukan gerak. Patut diam. Jangan gerak langsung. Itu nak rukuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Apa gerak tu? Tengok. 1, 2, 3. Ada spring tu. Pasal apa dengan je kat atas? Laju guna turunnya tu jadi yang begitu. Bila laju dia reaksinya melantai balik kata. Perlahanlah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sudah dulu. Sampai diam yang gerak. Jangan menunjuk lagi. Ya, ada tak orang buat menunjuk-menunjuk ni? One more time. Ada ke tak ada? Ada tak betul? Ada. Yang tidak lagi banyak. Kadang tengah rukuk tu baca dah. Subhanallahil hamdi, subhanallahil hamdi. Baca ke tak? Baca tu. Okey, itu jangannya. Tapi yang melantar balik itu banyak. Terutama saya nampak tu bukannya tengah sembahyang wajib tak nampak lah. Di sana mana nampak. Tapi sembahyang sunat nampak. Yang ini lagi banyak saya nampak. Tak ada tomak nina. Tidak langsung tak ada tomak nina. Itu banyak no. Sini tak tahu saya. Saya selalu main depan bukan belakang. Jangan tengok. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Apa gerak tu tuan-tuan?
Tengok. 1, 2, 3, 4. 4 gerak tu. 3 gerak dah batal, dah 4 gerak lagi batal. Ada yang tak ada teman ninah pun ada. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Terus sujud. Tak ada teman ninah. Patut berhenti dulu. Diam anggota. Semua anggota diam dulu. Tengok yang betul dulu. Sami Allahu liman hamidah. Turun dia diam situ tu. Berhenti dulu. Paling kurangnya berhentinya 1 second. Semua anggota kena berhenti. Baru dia sujud. Tapi yang kadang-kadang ni tu, Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud. Kalau ada 1, 2 tu sujud lagi banyak orang. Ada orang buat apa tu? One more time, ada ke tak ada? Kalau tak ada, nanti mata saya tak nampak, mata saya salah tu. Jadi sebab itu sembahyangnya tak mendidik dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu gerak-gerik tu banyak lagi. Tomak nina tak ada, tu cek balik. Sebab itu kalau ada ustaz-ustaz ngajar bab sembahyang, jangan curi haja video. Jangan marah apanya ya. Kerana kadang-kadang marah tu. Ustaz tak lain nak ngajar mayang. Ngajar lain. Bab sayang je orang dah jenuh semayang dia ngajar mahal semayang lagi katanya. Ngajar lah bab tinggi-tinggi sikit katanya. Nurul yaqin, haqqul yaqin, ainul yaqin. Semua ngajar yang tinggi-tinggi apa tu. Tapi semayang tak betul lagi. Okey. Itu semayang ya. Rukun fi'linya. Rukun qauli tadi, yang kedua tadi apa? Yang pertama tadi takbir ihram, kedua baca Fatihah. Baca Fatihah pun banyak masalah juga. Waqaf pun tidak, wasal pun tidak. Kalau nak waqaf lah, nak wasal lah. Ini dah. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Betul ke begitu tuan-tuan? Nah sini banyak ustaz-ustaz ni. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Betul ke? Apa salahnya? Udah hilang satu huruf. Patutnya Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas. Malik Yaumiddin. Baru betul. Kalau nak sambung Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Baru betul. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Bukan nak ngajar semayang ni. Contoh, nak bagi contoh aja. Patutnya kalau wakaf tarik nafas. Ini dah doa cita pun tak betul ni. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah. Nafas itu belaka. Ada tak bunyi tu orang macam Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah petang wasila. Wakaf ni dah, wasal ni dah. Patutnya sambung terus. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu tak nampak. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Tak nampak. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solat ini yang benar salah ni. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salah tu. Wa mahyaya tu salah. Dia ya tu satu panjang satu pendek. Yang betul ni. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya satu tu panjang. Yang mula tu. Yang nombor 2 tu pendek. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru betul. Tapi itu bukan membatalkan sembahyang kerana dia doa iftitah tu sunat. Tapi berdosa. Kerana yang kita baca ayat Quran. Ada tak orang baca wa mahyaya? Ada tak? One more time. Ada tak orang baca macam tu? Depan saya ni ada tak? Entahlah mana saya tahu. Wa mahyaya. Tapi yang banyak sekali orang salah ketika tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. At-tahiyyat pun kadang-kadang at-tahiyyat bunyinya. Betulnya at-tahiyyat. Ada satu berita kan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah. Satu ta satu ta.
tayyibatu lillah. Nak ada lillah, nak panjang tu. Mat arti sukun, paling kurangnya 2 harakat. Ini yang namanya at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Lillah aja. Tak betul tu. Nasi tu lillah. Yang ini aja banyak salah. Yang salah ini yang salah ya. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salah tu, ka tu bukan 2 harakat. Dia mesti sambung terus. Assalamualaikum ay. Yang ka tu 2 harakat. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala, itu betul. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salihin dia banyak masalah. Dia tak ada 2 harakat. Patutnya salihin. Mat arif disukun. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Ini dah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salihin aja. Tak betul tu. Sebab itu tuan-tuan, tahiyat akhir tu rukun. Kena baca betul-betul. Kalau tak betul bacanya, tak terlaksana lah rukun. Bila tak terlaksana rukun, tak betul lah semayangnya. Tak betul semayang, macam orang tak semayang. Bila tak semayang, tak tercegah daripada perbuatan fahsyah dan munkar. Faham ke ni? Lepas tu, kena cek balik-balik. Bacaannya macam mana? Gerak-geriknya macam mana? Itu baru semayang. Di bulan Ramadan, Allah latih kita dengan banyak semayang. Kalau betul dia semayang, sah diterima Allah Ta'ala, dia akan tercegah daripada perbuatan fahsyah dan munkar. Tapi mengapa banyak berlaku fahsyah dan munkar lagi? Kerana semayangnya tak betul. Semayangnya tak betul. Bacaannya banyak tak betul. Gerak-gerinya banyak membatalkan semayang yang dia tak sedar. Sebab itu kata Nabi, akhir zaman ni memang banyak berlaku itu. Yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'un fusaq. Akan berlaku di akhir zaman nanti ahli-ahli ibadah yang jahil-jahil. Ibadah rajin, mayang rajin tapi tak betul. Puasa rajin tapi tak tahu apa benda yang batalkan puasa dan sebagainya. Itu ubadun juhalun. Ahli-ahli ibadah yang jahil-jahil. Ulama pula jahat-jahat. Wal ulama'un fusaq. Ulama nakkan harta. Yang pertama baru semayang. Dilatih kita dengan banyak semayang. Orang yang banyak semayang, dia akan tercegah daripada perbuatan fahsyah dan munkar. Itu ciri orang takwa itu. Bila orang bertakwa, tak ada buat maksiat. Kalau dia betul-betul takwa, dia tak ada melakukan benda-benda yang keji. Tak ada sifat-sifat mazmumah dalam diri dia. Itu baru satu tu. Yang kedua, Ramadan melatih kita dengan banyak membaca Quran. Ada tak tadarus Al-Quran? Ada tak majlis tadarus Quran lepas tarawih? Baca betul-betul. Jangan tuang. Ni ada yang tuang. Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Tuang aja. Orang baca Quran dia balik. Baca Al-Quran tu. Dan baca Quran itu mestilah dibaca dengan maknanya sekali. Jangan baca teks saja. Baca makna sekali. Baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kerana semua ajaran Islam terdapat dalam Al-Quranul Karim. Kita baca Quran Karim ni. Yang pertama kena belajar membacanya. Yang kedua kena tahu maknanya. Yang ketiga kena tahu tafsirnya. Yang keempat kena amalkan dalam hidup kita. Sebelum amal tu kena yakin betul kebenaran Quran tu. Tu amalkan. Lepas amalkan tu kita ajar orang lain. Kembangkan kepada orang lain. Dan akhirnya kita perjuangkan dia di dalam kehidupan kita. Itu Quran. Yang pertama kena belajar betul. Baca kena betul. Quran kena baca betul-betul. Kerana dia banyak hukum. Ada idgham. Ada ikhfa. Ada izhar. Ada ma'arif disukun. Ada qala-qala, ada mat jaiz munfasil, ada mat wajib muttasil, banyak. Kena belajar betul-betul. Tapi sini pakarnya ada. Ustaz Ramadan pakarnya. Itu sebab mungkinlah tuan-tuan Quran dah tamat dah habis.
Tapi berapa ramai orang yang tak erti baca Quran? Malang lah kalau umur dah 70 baca Quran tak erti lagi yang mana panjang, yang mana pendek, tak erti lagi. Malang nol ya. Saya bukan nak duduk siapa-siapa ni, saya duduk saya lah. Kalau saya apa itu malang lah saya. Baca Quran. Bila kita baca, kita akan jumpa satu ayat. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Cari maknanya. Oh, ini apa maknanya? Apa maknanya? Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah tolak, Allah tak terima kalau tak ikut Islam. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Tak ikut Islam rugi. Bila kita baca, oh kita kena ikut Islam ya. Jadi apa saja kita buat ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam, nikah kahwin cara Islam, kekeluargaan cara Islam. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Nah ya. Ini dah. Semayang, dia benar nutup auratnya. Lepas itu dah, nyemua kain ketang dada balik. Elok benar menutup aurat semayang tu. Bila dah lepas semayang, lepas salam dia, terus apa? Terus pakai seluar pendek. Nembah tepi jalan pakai seluar pendek. Orang lalu lalang. Dan sebagainya. Tak ikut Islam. Sebab itu kadang-kadang semayang itu tidak mendidik dia menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Tidak mencegah dia daripada perbuatan fahsyah dan munkar. Kita baca Quran tu. Bila kita baca Quran, kita akan ikut cara Islam. Apa saja kita buat. Itu ciri orang takwa tu. Orang takwa apa saja dia buat, dia ikut cara Islam. Sebab itu Nabi itu dipanggil dia sebagai apa? Akhlaknya, akhlak Al-Quran. Ditanya kepada Aisyah, macam mana akhlak Nabi itu? Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Dia akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Dan tengok Al-Quran yang dijalankan dalam kehidupan, tengok kehidupan Nabi. Semua ikut Quran. Nabi mana pernah buat yang haram. Yang makruh pun tak pernah dibuat oleh Nabi. Yang tak ada aula pun tak pernah dibuat oleh Nabi. Semua yang dibuat itu semua apa? Semua yang terbaik belaka. Sebab itu disuruh kita ikut contohi baginda. Allah nyuruh ni. Jadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Kena ikut Nabi. Nabi dia ikut Quran. Jadi orang baca Quran dia akan ikut Islam dalam segala-segala aspek kehidupan. Baru diterima Allah Ta'ala. Bila Allah terima baru layak masuk dalam syurga. Kemudian di bulan Ramadan juga dilatih kita dengan banyak selawat. Banyak tak selawat? Masih tarawih. Banyak ke sikit selawatnya? Sikit banyak ke? Lepas 4 rakaat panjang selawatnya. Lepas 2 rakaat pendek sikit. Ada tak? Lepas 2 rakaat tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita menjawab sallallahu alaihi. Itu dah lepas 4 rakaat. Lagi panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Itu Allahumma salli ala Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. 3 kali tu. Kita pun sahabat sallallahu alaihi 3 kali. Orang yang banyak selawat tuan-tuan, Nabi janjikan nak bagi syafaat baginya. Itu ciri orang takwa lah tu ya. Sekali kita selawat, Allah balas berapa kali? 10 kali. Ini berapa kali kita selawat? Kali 10. Jadi semua itu ciri-ciri orang takwa tu. Selawat antaranya. Tapi kena sebut betul lah. Sallallahu wasallam alaihi. Sallallahu wasallam alaihi. Sallallahu alaihi. Mu'ai air dia begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Air dia. Baca sallallahu wasallam alaihi.
dan sebagainya. Itu selawat. Kemudian juga di bulan Ramadan dilatih kita dengan banyak zikir. Dah apa dah? Mula-mula semayang, betul baca Quran, betul selawat, itu zikir. Banyak ada zikir bulan Ramadan? Banyak. Tarawih dalam satu banyak zikirnya. Ya. Lepas 4 rakaat pun tu Bilal akan sebut apa? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Itu kita sambung amal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak zikir setiap malam. Tuan-tuan, 4 kalimah yang saya sebut tadi, apa kata Nabi? Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. 4 kalimah apa? Subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. 4 kalimah tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebab itu tuan-tuan jangan bibir pun tak muat. Bukan dalam hati aja nak sebut tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala itu tambang lagi. Sambung lagi. Wala haula wala penanda penyerahan diri kita kepada Allah Taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap malam begitu. Orang yang banyak zikir apa Allah janjikan tuan-tuan dan puan-puan. Allah janjikan ketenangan jiwa. Tak ada ketenangan jiwa. Tak ada berserabut. Tak ada nak metor aja. Tak ada nak merampui aja. Tak ada nak merajuk aja. Tak ada nak duka cita aja. Allah bagi jiwa yang tenang. Banyak berzikir. Ini Allah janji dalam Quran tu. Apa kata Allah? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ada tak ayat tu? Ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah itu akan menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Allah bagi dia tenang jiwanya. Sifat sabar, sifat taubat, sifat ikhlas, sifat tawakal, sifat apa lagi? Tawadhu, sifat qanaah. Semua orang tenang-tenang jiwa begitu. Sifat syukur, sifat-sifat mahmudah tu ada pada dia. Itu tanda orang tenang jiwa tu dengan banyak berzikir. Lagi apa? Di bulan Ramadan kita dilatih dengan banyak sedekah. Ya ke dah? Banyak ada sedekah bulan Ramadan. Mana jatuh kuasa masjid ni? Ada tak datang list untuk minta derma itu derma ini? Ada tak bulan Ramadan? Banyak menggalakkan kita ni banyak bersedekah. Bila kita banyak bersedekah, mudah-mudahan terlatih diri kita tu menjadi orang yang pemurah. Orang yang pemurah, apa kata Nabi? As-sakhiyu. Orang yang pemurah tu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang pemurah, kata Nabi, hampir dengan Allah. Bukan hampir tu di sen tu, bukan jarak ya, hampir tu dengan rahmat Allah. Allah sayang dengan janji orang pemurah tu, hampir dengan rahmat Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Itu betul manusia suka dengan dia. Orang pemurah siapa tak suka dengan dia? Siapa tak suka dengan orang pemurah? Semua orang suka dengan dia kerana dia pemurah. Tak ada kerkut. Qaribun minal jannah, dekat dengan syurga. Itu kalau pemurah, dekat dengan syurga, senang masuk syurga. Kerana dia dapat rahmat Allah. Dia dapat rahmat Allah, Allah akan bagi dia syurga. Kerana kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bila dekat dengan syurga, jauh dengan neraka. Wa ba'idum minan nar. Jauh dengan neraka. Kita nak jauh dengan neraka lah. Kerana neraka tu tak lalu dekat pun tak berani. Tak lalu kita nohonya. Apinya tu, baunya tu tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Itu neraka ya. Dari jarak 500 tahun perjalanan sudah tercium baunya. Kita nak neraka tu. Jauh dengan neraka.
Jadi kita ni orang pemurah dan Ramadan melatih kita supaya menjadi orang yang pemurah. Sebaliknya, lawan pemurah apa? Lawan pemurah apa? Bakhil. Perkut. Lagi? Tangkai lagi? InsyaAllah boleh. Tarik hidung, masin. Lagi? Orang mengajar kata apa? Cike. Sebut, cike. Yang ciki tak betul. Cika tak betul. Cika lagi tak betul. Ciku lagi tak betul. Nak cike. Imalah itu nak betul. Tahu imalah? Tak tahu apa imalah? Tanya Ustaz Ramadan. Ha? Dia pakar Quran. Imalah tu dia baca secara sengit tu. Wadduhi wal laili idza saja. Cike. Siapa dah bunyi? Saja, cike. Siapa dah? Itu imalah nak betul. Wadduhi wal laili idza saja. Cike. Iza dengan iza tak boleh iza Wadduhi wal laili idza saja. Saja tu cike. Apa bunyi? Jadi orang kerkut apa kata Nabi? Al-baqilu ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil kata Nabi jauh daripada rahmat Allah. Allah tak pandang dia dengan pandang rahmat. Allah pandang dia dengan pandangan murka. Jauh dari manusia. Tak ada siapa nak berkawan orang yang bakhil. Siapa nak berkawan orang bakhil? Angkat tangan. Saya dah nak gambar. Mana orang dah? Dah tahu kawan tu bakhil. Tak berkawan dengan dia. Aci dia je. Nampak tui je. Minum pagi-pagi langsung tak nak ngeluar duit. Bakhil nak. Minum ambil tu. Buat sembang. Lepas dekat je nak bayar tu, dia boleh buat akad kencing. Udah agak bayar orang baru keluar balik. Dia bawa-bawa nyeluk poket. Setiap hari tu, siapa nak berkawan jenis orang tu? Ba'idun minan nas. Cikir benar. Kemudian, ba'idun minal jannah. Jauh dari syurga. Bila jauh dari syurga, dekat dengan apa? Dekat dengan neraka. Wa qaribun minan nar. Itu bakhil. Jadi kita tak nak jadi bakhil. Kita nak jadi orang yang pemurah. Dan Ramadan melatih kita menjadi orang yang pemurah. Bila pemurah, hampir dengan syurga. Jauh dari neraka. Dah berapa dah? Mula semayang, betul baca Quran, betul selawat, betul zikir, betul apa tadi? Sedekah. Last sekali. Nah, dia dekat ke-8. Bukan itu aja, boleh lagi yang lain boleh. Tapi untuk pagi ni. Di bulan Ramadan ada satu malam yang tak ada di bulan-bulan lain. Malam tu apa yang panggil? Lailatul Qadar. Jangan sebut malam Lailatul Qadar, tak betul. Sebut Lailatul Qadr. Atau kalau sebut malam, malam Qadar. Malam Qadar. Jangan malam Lailatul Qadar, tak betul. Kalau malam, kitab ada sebut malam Lailatul Qadar, itu orang dulu ya. Dia bukan pakar bahasa pun. Kalau malam Lailatul Qadar, katanya banyak benar lah malamnya. Udahlah malam tu apa? Malam Qadar. Banyaklah tu. Lailatul tu katanya malam. Jadi kalau malam Qadar banyaklah tu. Padahal Lailatul Qadar berapa malam tuan-tuan dan puan? How many nights? Only one night only. Jadi kalau kita bertembung dengan Lailatul Qadar, untung benar kita dia hanya ada di bulan Ramadan, dia tak ada di malam-malam yang lain. Nak dapat Lailatul Qadar, kalau betul nak garanti dapat, tiap-tiap malam sentiasa beribadah. Jangan tidur. Tengah malam bangun, tiap-tiap malam. Daripada malam Maulid Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai malam raya. Beribadah aja, garanti dapat Lailatul Qadar. Itu garanti 100%. Tapi kalau nak dapat fadilatnya paling common, paling kudi, paling koyok, paling tak guna, dia semayang subuh dan isyak berjemaah. Dapatlah fadilat Lailatul Qadar. Kita nak Lailatul Qadar. Buat apa? Kerana Lailatul Qadar tu Allah janji.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya apa? Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Pahala 1000 bulan. Siapa tak nak angkat tangan? Hanya ada di bulan Ramadan saja. Malam tu dapat pahala 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun tuan-tuan dan perempuan? Ini cikgu matematik ni tau. Bagilah 1000 bahagi 12. Berapa? Ya Allah, tidak tahu ngira. Nama tidak ngaji matematik tu. 1000 bagi 12 apa? Berapa tahun? Bulan yang jadikan tahun bagi 12. Berapa tahun? 83,33333333333 tak habis-habis. Itu kalau dapat bertembung dengan Lailatul Qadar. Dapat pahala seolah-olah beribadah selama 83 tahun cukup lah tu. Tahun ni dapat 83 tahun. Tahun depan dapat lagi 83 tahun. Lagi dapat 1 tahun lagi dapat 83 tahun. Yang sudah pun dapat 83 tahun. Kalau umurnya dah 70 berapa? Setiap malam dapat 83 tahun punya ibadah. Banyak ke sikit pahalanya? Tuan-tuan, banyak ke sikit pahalanya? Banyak benar lah pahalanya. Senang. Bila berat pahalanya, apa kata Allah Al-Quran? Fa amma man saqulat mawazinuh, sambung, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Taala. Itu kalau berat pahala. Kalau dosa yang berat, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, berat dosanya, pahala yang sikit, maknya adalah hawiyah. Dia bermakkan hawiyah. Hawiyah tu apa? Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa dikatakan hawiyah? Apa jawab? Narun haniyah. Api yang bersangatan nyalanya. Api neraka itu. Nama nerakanya hawiyah. Sebenarnya bermakkan hawiyah. Hawiyah itulah yang mendukung-dukung dia, yang menimang-nimang dia, yang memeluk-meluk dia, mencium-cium dia. Itu hawiyah. Benar? Jadi kita tak nak itu, kita hendak sentiasa keredaan Allah Taala. Jadi kalau bertembung dengan Lailatul Qadar, kita sentiasa dapat keredaan Allah Taala. Dah mati esok Allah redha dengan kita. Nak syurga Allah redha. Nak mahligai syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Nak apa lagi? Nak bidadari syurga Allah redha. Tuan-tuan, perempuan, di syurga tu Allah sediakan nikmat ada lagi 99%. Semuanya nikmat Allah tu ada 100%. 99% Allah sediakan untuk ahli-ahli syurga. 1% Allah letak mana? Di dunia ni. Yang kita berebut tu hari-hari tu, bergaduh, bertumbuk, bertampur-tampur, nak merebut 1% saja. Bergaduh tu, berperang. Di Gaza tu, Yahudi berperang kan orang Palestin, nak merebut 1% saja nikmat Allah. Sedangkan Allah sediakan di syurga tu berapa lagi? 99%. Jadi orang cerdik dia hendak 99%, ke hendak 1%? Tentu hendak 99%. Jadi tu. Kalau dapat Lailatul Qadar, dia dapat masuk syurga. Allah redha dengan syurga dia. Dan Allah sediakan 99% lagi nikmat di syurga nanti. Berbanding dengan 1% di dunia. Yang 1% itu pun tak terbilang di kita. Betapa yang 99% lagi tak terbilang 1% ni boleh bilang tak nikmat Allah dalam dunia ni? Baru 1% ni boleh bilang. Dalam masjid ni boleh bilang ni nikmat Allah di dalam masjid ni. Itu pun tak terbilang di kita. Dengan lampunya, dengan kipas anginnya, dengan kapetnya, dengan ayunya, dengan apa lagi selesa duduknya sebagainya, nyamannya. Itu dalam masjid pun tak terbilang di kita. Allah dah khabar. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak bilang nikmat Allah ni saya tiada terhitung oleh kamu.
Itu adalah Lailatul Qadar. Pada malam itu, cerita last sekali ya. Cerita Lailatul Qadar last sekali. Pada malam itu, ya, malaikat turun. Diketuai oleh Jibril. Dan banyaklah malaikat lebih ramai dari manusia. Diketuai oleh Jibril, dan Jibril pula membawa 4 panji-panji kebesaran Islam. Satu panji-panji dipacaknya di Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Satu lagi dipacaknya di Masjid Madinah. Masjidin Nabawi. Satu lagi dipacaknya di Masjid Al-Aqsa. Di mana Masjid Al-Aqsa? Palestin. Satu lagi dipacaknya di Masjid Tursina. Tursina di mana? Di Mesir. Udah dipacak tempat bendera itu, bertebaranlah malaikat itu ke seluruh dunia ini. Semua pergi mencari mana rumah-rumah orang yang beriman. Mana rumah tuan-tuan, rumah puan-puan, rumah saya, rumah siapa, asal beriman lah. Rumah siapa-siapa sajalah yang beriman. Rumah Tuan Guru Nik Abdul Aziz, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang datang dia ya. Tuan Guru Ismail Qamus. Mana orang beriman, mana datang mereka? Dia datang tu bagi salam. Tapi tak dengar. Kalau dengar pensan kita dengar pun, kita tak dengar. Tapi dia bagi salam. Masuklah rumah kita. Dia malaikat, dia bukan ada jasad macam kita tu. Dia boleh dari angin, ada angin toleh, dia boleh masuklah. Masuklah rumah kita. Malanglah kalau dia masuk dalam rumah kita tu, kita tengah minum arak. Malanglah kalau tengah dia masuk dalam rumah kita tu, kita tengah nengok pornograf. Tahu pornograf? Handphone ada tak pornograf? Cerita locah ada tak? Malanglah ya, kalau dia masuk ketika itu. Malanglah kalau dia datang tu, kita tengah mabuk dan sebagainya. Tapi kalau kita paling kurangnya kita tidur, tak ada buat apa-apa, tak ada buat dosa, kita tidur, dia datang. Dan bagi salam. Jabat tangan dah tu. Jangan bayangkan tangan hitam je, Assalamualaikum, bukan bayang betul. Seolah-olah dapat pahala berjabat tangan dengan malaikat. Kemudian di doa juga kita. Lebih-lebih lagi kalau kita tengah semayang, kita tengah baca Quran, kita tengah wirid, tengah zikir, ketika dia datang tu. Dia doanya kita. Udah jabat tangan, dia doa kerja. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa tu siapa tak apa kita? Ibn Ramadan baca doa tu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau fa'fu anni, kalau seorang fa'fu anni. Kalau kami fa'fu anna. Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya kamu afuwun karim, pemaaf yang paling mulia. Tak ada yang lebih mulia daripada Allah Ta'ala. Ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Kamu tu seronok penuh nak memaafkan hamba-hamba kamu. Seronok nak memaafkan kita. Seronok nak memaafkan tuan-tuan. Seronok nak memaafkan puan-puan. Hati kalau dah seronok penuh, fa'fu anni. Fa'fu anni atau fa'fu anna. Maafkanlah kami atau maafkanlah saya. Itu doa kita ya. Dia masuk tu, berdoa untuk kita dapat kemaafan. Malaikat doa, malaikat mana reti nak derhaka dengan Allah Ta'ala. Dia buat apa saja yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Jadi makbul ke tak doa malaikat tu? Kalau kita dapat doa malaikat, dapat tak kepada kita? Dapat tu. Sentiasa lah kita menunggu-nunggu kedatangan Lailatul Qadar. Dapat pahalanya 83 tahun punya pahala. Siapa tak nak ambil tangan? Itulah Lailatul Qadar ya. Cuma malaikat itu tak masuk dalam rumah yang ada 4 perkara. Dengar elok. Dalam rumah yang ada 4 perkara, malaikat itu tak masuk. Yang pertama, kalau ada dalam rumah tu anjing atau babi, tak masuk dia. Dalam rumah. 2 rumah tak apa. Dalam rumah. Mana ada orang beli anjing dalam rumah, mana ada orang beli babi dalam rumah. Tapi gambar ada tak? Ada tak gambar anjing, gambar babi? Ada. Kadang-kadang tabung duit tu gambar babi, jangan. Atau gambar duit tu, tabung duit tu gambar anjing, ada.
Jangan simpan dalam rumah. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada dalam rumah itu orang yang mabuk kerana minum arak. Dia mabuk kerana minum arak. Malam tu mabuk dia. Bila mabuk dia boleh nyanyi je. Aci buka pintu. Nana balik pukul 1. Tak masuk malaikat tu. Kerana dia ada dalam tu orang yang mabuk. Ada arak pun dia tak masuk. Ada simpan arak dalam rumah tu. Tak masuk malaikat tu. Yang ketiga, kalau ada dalam rumah tu menyimpan patung. Anak patung mainan kanak-kanak tak apa. Ya? Doraemon tu lantaklah tak apa. Sepak-sepak dia tendang-tendang, dia baling-baling tak apa. Patung Doraemon tu tak apa. Teddy bear tak apa, dia peluk-peluk tak apa. Ini patung yang dimuliakan. Ya, dia baru lepas menang kilauan emas. Tahu apa kilauan emas? Allah tak kerti kira apa kilauan emas. Pertandingan menyanyi untuk orang tua-tua. Dia masuk pertandingan tu. Menang tu nombor 1. Dia nyanyi tu. Dari masa hingga ke masa. Dapat nombor 1 tu. Hadiahnya patung orang nyanyi. Gambar orang tengah nyanyi tu patung tu lah. Pemenang yang pertama Haji Ibrahim dari kampung dia dapat patung. Sebab orang lain marah belakang Haji Ibrahim tak ada kalimah dia sini lantaklah. Bawa balik patung tu. Betul balik rumah letak dalam lemari. Lemari tu tak mana? Di anjung rumah. Tahu depan ke belakang anjung? Depan. Bila orang naik masuk rumah tengok ada patung. Itu ngapa pula? Itulah patung ni, itulah hadiah teman menang kelawan mah tu. Itu kalau nyanyi, ada tak hadiah berlari? Hadiah lawan lari ada tak? Menang 100 meter. Itu hadiah. Gambar orang tengah berlari. Itu patung itu tu. Kalau ada patung itu tak masuk malaikat, ya. Itu nombor 3. Yang keempat, kalau ada orang dalam rumah tu dalam keadaan hadas besar kerana benda yang haram. Dia hadas besar kerana berzina, dia hadas besar kerana mengeluarkan mani dengan tangannya, dia hadas besar kerana macam-macam lah, kerana benda-benda yang haram. Tak masuk malaikat tu. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, yang tak masuk tu malaikat apa? One more time. Yang tak masuk tu malaikat apa? Malaikat rahmat. Apa tak masuk? Sekali lagi. Malaikat apa tak masuk? Malaikat rahmat. Ada satu jenis malaikat, dia tak peduli lantak apa dalam rumah. Time dia masuk, Malaikat apa? Malaikat maut. Malaikat maut tak pedulinya. Lantak simpan arak bertangki pun. Tak ada, tak peduli. Lantaklah ada anjing ke, ada babi ke. Dia, time dia masuk. Ya? Itu malaikat maut. Begitulah. Kehebatan kedatangan bulan Ramadan. Sebab itu kita patutnya seronok menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Ya, jangan monyok aja. Baru dia puasa dah puasa. Kenapa? Jangan begitu ya. Kerana seronok dengan kedatangan, ceria dengan kedatangan Ramadan. Seronok menunggu-nunggu. Looking forward towards the coming of Ramadan. Jangan tanda langsung. Benci dengan kedatangan Ramadan. Kena ceria. Kena menunggu-nunggu. Macam orang menunggu tunang lah. Tak pernah kena menunggu tunang dari mana? Tak pernah bertunang ke? Orang menunggu tunang tu lah. Janji pukul 10. Pukul apa nunggunya? Saya tengah bertunang. Saya pun ada bertunang ke dulu. Janji pukul 10. Pukul apa nunggunya? Pukul 8 dah nunggu. Pandai. Pukul 8 dah nunggu. Terjenguk. Kalau janji pukul 10. Apa salah datang 9.30 hari? Tak. Pukul 8 dah nunggu. Terjenguk. Panjang lewa ni. Tengok tu. Tengok orang tu dia nampak baju merah. Janji baju merah. Datang tengok bukannya kau punya keling. Begitulah. Bukan isteri ya, tunang. Tunang pun begitu juga. Kalau dia berjanji dengan kita ni lelaki ni, tunang wanita, janji nak makan tengah hari rumah dia.
Nak makan tengah hari di rumah tunang. Apa buat di tunang agaknya? Kau berapa dia bersiap? Bersiap makan tu kau apa? Ha? Pukul 9. Subuh lagi dah. Lepas subuh dia pergi ke apa? Kampung Siawan ni tak pergilah. Ke mana? Non, pergi Lumut. Ha? Mencari bawa makan tu. Tunang nak datang. Cik abang nak datang. Beli kat kabus ke? Nak pergi ke Lumut tu beli apa? Paling komannya ikan jenahak, ikan merah, lagi ikan lain. Ikan yang besar-besar lah. Beli udang apa? Udang ada apa tu? Udang kepal apa tu? Apa? Udang lain besar tu. Begitu ya. Lepas tu terlepas dapur. Terlepas dapur tu. Pukul 8 dah siap masak tu. Masak tu. Itu nyuruh mak hasil. Elok kan hasil maknya. Sedap ke? Pedasnya cukup ke tak? Masinnya cukup ke tak? Begitulah kalau tunang nak datang. Tapi kalau suaminya lain. Kita begitu juga kalau isteri, nunggu isteri. Macam mana? Kalau dah jadi isteri. Janji pukul 10, pukul berapa nunggunya? Pukul 12 aku nunggu. Itu cepat tu. Kadang-kadang pukul 2 pun datang. Itu kalau dengan isteri. Suami pun begitu juga. Dia masak untuk suami tu. Suami tu balik, bawa ikan. Dia pun goreng. Goreng ikan tu. Tengah goreng ikan tu, telefon bunyi. Bila bunyi telefon tu dia bersilir tu. Bersilir tu apa dia tu? Bukan atas kursi bawah tu silir tu. Anu. Berkejap-kejap. Seluruh-seluruh. Dia berasap dapur. Kenapa? Yang digoreng tadi? Bukan lagi angoi dah apa? Dah kentung. Dah nak terbakar dapur tu. Habis tu campak bagi kucing makan. Balik suami, mana ikan yang saya beli tadi? Dia dah curi di kucing. Apa dah? Udah angoi. Begitulah. Patutnya kita menunggu kedatangan Ramadan. Seronok, ceria, gembira, menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Jangan monyoknya. Ni dah dekat ni. Berapa bulan kita puasa? Hari ni dah 2 bulan. Berapa bulan kita puasa? 12. Lagi 10 hari. Ya? Jadi seronok. Itu yang kita doa tu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita tu dia kabul oleh Allah Taala. Tambah yang cakap ni bukan tentu dapat jumpa dengan Ramadan lah. Sekarang ni dah berapa? Dekat-dekat 28 umur. Terbaliklah. Bulan 5 esok genap 28. Ya. Baik, cukup itu dah pukul 8 dah. Ngam-ngam pukul 8 ya. Cukup lah ya. Cukup ke dah? Sabuai lah. Teman dah kutang aja ya. Dah mulai bersilir, betul selemput, betul silir balik. Asal saya nak belonjor segan ustaz dari depan tu. Ya. Cukup lah tu. Saya pun nak dekat balik juga. Daripada semalam ni saya tinggal kampung tu. Tapi balik pun tak ada siapa pun. Tak ada siapa dah. Isteri dah tak ada. Mak Wei pun tak ada. Siapa tak siap? Noleh tu. Siapa tak siap lagi ya? Okey, sekian dulu. Itu melawak je tu. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.